Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum dan hai. Kita indah di mata dunia, hidup harmoni berbilang bangsa, wajah riang manis senyuman, sejahtera sealun senada sejiwa. Jiwa kita semua, it's a truly Asian Malaysia, warna-warni kehidupan bahagia. Malaysia, melawat Malaysia, tentang seni budaya dan bangsa. Visit truly Asia, Malaysia, segala bermula di sini, di Malaysia. Selamat datang ke Malaysia. Apa khabar semua? Saya berharap anda berada dalam keadaan yang sihat pada musim COVID-19 ini. Sebelum saya mulakan, nama saya Nadia dan vlog Mentari kali ini kami akan berkongsi mengenai satu seni persembahan yang terkenal di Pulau Pinang yang masih kekal sehingga hari ini. Saya pasti ramai dapat teka iaitu mengenai seni persembahan Boria. Mungkin ada antara anda semua yang tidak pernah dengar apa itu Boria atau tidak berkesempatan untuk melihat persembahan Boria, bukan? Untuk pengetahuan semua, budaya warisan Boria di Malaysia amat terkenal di negeri utara, terutamanya di Pulau Pinang. Boria merupakan persembahan teater hiburan yang diminati oleh masyarakat Pulau Pinang pada zaman dahulu. Generasi muda zaman sekarang lebih kepada gadget tanpa mengenali warisan seni dan budaya. Warisan Boria ini antara persembahan yang sangat unik berbanding dengan persembahan yang lain. Saya dan rakan saya Hayati akan ceritakan kepada anda sejarah warisan Boria ini. Apa maksud Boria sebenarnya? Ada banyak pendapat yang berbeza. Yang pertama, ada yang mengatakan Boria ini diambil daripada perkataan Hindustan yang bermaksud tika atau tika gulung. Mereka akan menggunakan tika ini untuk dijadikan alas semasa membuat persembahan Boria. Kedua, ada yang mengatakan Boria ini berasal daripada perkataan borai yang bermaksud gila atau sasau. Ini kerana cara pemakaian dan perlakuan mereka seperti orang gila. Yang ketiga, ada yang mengatakan juga Boria ini berasal dari perkataan Bori. Bori adalah satu kaum yang berasal dari Gujarat, India
yang berpindah dan menetap di Pulau Pinang. Dikatakan juga mereka lah yang pertama memulakan permainan boria ini di Pulau Pinang. Dan yang keempat, ada yang mengatakan boria ini terhasil daripada gabungan bori dan juga ria. Persembahan boria ini telah wujud sejak zaman dahulu lagi dan telah berusia melebihi 160 tahun. Boria ini dikaitkan dengan satu peristiwa yang dipanggil sebagai peristiwa Karbala. Dalam peristiwa ini berlaku pembunuhan Saidina Hasan dan Saidina Husain radhiyallahu anhu yang merupakan putera kepada Saidina Ali. Mereka telah dibunuh oleh tentera-tentera Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi pengikut-pengikut Syiah ini, mereka akan mengadakan satu upacara perkabungan setiap tahun atau dikenali sebagai takziah. Dalam upacara itu, mereka akan bersyair, bersajak dan berlakon. Dan ada juga pengikut yang sanggup mencederakan diri sendiri semata-mata untuk merasai dan meratapi suasana peristiwa tersebut. Untuk pengetahuan korang, boria juga ada sejarah hitam dia. Pada abad ke-19, boria berasal daripada Iran yang dibawa oleh pedagang Muslim India ke Pulau Pinang. Boria pernah diharamkan selama 10 tahun di Pulau Mutiara disebabkan berlakunya perpecahan dan pergaduhan dalam kalangan masyarakat mereka. Ada ahli kongsi gelap yang cuba mengambil kesempatan dan seluduk masuk untuk memperkuatkan lagi pengaruh mereka dengan menguasai ahli kumpulan boria iaitu bendera putih dan juga bendera merah. Berlakunya pergaduhan apabila Gihin bergabung dengan ahli kumpulan boria bendera putih manakala Toh Pekong bergabung dengan ahli kumpulan boria bendera merah. Mereka membiayai ahli kumpulan boria itu dengan pemakaian, makanan dan juga minuman. Pada tahun 1867, di Georgetown berlaku satu rusuhan terbesar sempena musim Muharram berpunca daripada pergaduhan untuk mengutuk antara dua kumpulan itu sehingga berlakunya pertumpahan darah. Disebabkan lagu yang saling cabar-mencabar antara satu sama lain, telah berlakunya pergaduhan pada setiap musim boria dan setiap pemain akan bersiap sedia untuk bergaduh dengan memabukkan diri mereka dan membawa senjata masing-masing. Pada tahun 1920, fatwa telah mengharamkan boria ini kerana telah memberi kesan yang negatif kepada masyarakat. Dengan nafas yang baru, boria telah diubah mengikut peredaran masa. Mereka mengubah boria ini dengan menjadikan dia sebagai satu hiburan dengan menggabungkan konsep lakonan atau sketsa, tarian digelar sebagai sela dan juga nyanyian rangkap karangan boria diketuai oleh seorang penyanyi atau digelar sebagai tukang karang. Dan nyanyian yang dibawakan adalah berunsurkan nasihat semasa atau isu kekeluargaan. Selain itu, muzik, dialog, kisah, pemakaian hendaklah seiring dengan cerita. Sebagai contoh, jika cerita itu berkisahkan tentang isu kekeluargaan di kampung, maka pakaian mereka hendaklah seperti orang kampung. Begitu juga dengan nyanyian, tarian dan muzik yang dimainkan. Jadi anda semua dah tahu tentang sejarah warisan boria ini kan? Pasti anda nak tahu apa elemen boria yang digunakan, keistimewaan dan juga kepentingan boria ini. Rakan saya, Fakur, akan terangkan kepada anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada rakan-rakan. Saya Muhammad Fakur Aiman Buwafdi. Hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang keistimewaan, kegunaan, elemen dan apa yang menarik sebenarnya dalam tarian boria ini. So stay tune. Seperti yang telah diterangkan oleh Hayati sebentar tadi, budaya warisan boria ini di Malaysia amatlah terkenal di negeri utara, terutamanya di Pulau Pinang. Boria merupakan persembahan di mana teater itu sendiri merupakan teater hiburan yang diminati oleh masyarakat Pulau Pinang pada zaman dahulu. Boria mempunyai visual, tarian atau pergerakan, muzik dan drama ataupun teater. Tarian boria juga yang dipersembahkan berdasarkan cerita yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Cerita tersebut yang ingin akan disampaikan melalui sketsa dan lirik dalam lagu. Ia adalah bertujuan untuk menjadikan satu sketsa yang mempunyai peran pesanan dan juga ingin memberi pengetahuan kepada penonton. Kalau korang nak tahu sebenarnya, boria ini juga terdapat elemen yang tersendiri tau. Pertamanya, tarian boria ini akan dipersembahkan selama 15 hingga 20 minit. Kalau korang nak tahu juga, tarian boria ini sebenarnya juga ingin menunjukkan kepada kita tentang realiti kehidupan, teguran dan juga beberapa elemen yang menarik serta dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat. Terusnya, tarian boria ini juga akan berubah mengikut peredaran zaman. Namun, walaupun tarian tersebut akan berubah mengikut peredaran zaman, tetapi ciri-ciri yang perlu ada dalam tarian boria itu perlu diikuti.
Lagu Borea juga adalah bebas dan tidak terikat atau mempunyai lagu-lagu yang khusus. Maknanya, lagu Borea ini boleh dipilih dari lagu-lagu yang sedia ada dan sesuai untuk dijadikan lagu dalam persembahan. Menurut Encik Omar sendiri, iaitu merupakan pengasas kepada kumpulan Borea Omara yang terkenal di Pulau Pinang, beliau menyatakan bahawa ramai sebenarnya yang masih tidak terdedah kepada pengenalan tentang Borea. Ia tidak boleh dikatakan warisan budaya ini telah pupus sebenarnya, namun ia masih lagi berjalan dan dipraktikkan dalam kalangan masyarakat, namun dalam skala yang kecil. Beliau juga menyatakan bahawa terdapat program-program yang telah dijalankan oleh kumpulan beliau dalam mempertahankan seni warisan budaya Borea ini kepada masyarakat di seluruh Malaysia, di samping mengekalkan keberadaan warisan Borea di Malaysia. Encik Omar dah berapa lama terlibat dalam Borea ni dan sejak umur bila? Umur berapa? Saya terlibat masa saya darjah 5, umur 10 tahun di sekolah rendah tu. Masa tu bila guru saya suruh buat tiap-tiap pelajar, kalau siapa yang boleh buat apa-apa persembahan untuk akhir tahun untuk buat pementasan, jadi suruh buat. Dan saya pula kerana saya minat dengan Borea yang kerap dibuat persembahan tak jauh daripada rumah saya masa tu. Jadi kerana saya minat dan saya rasa saya boleh buat, jadi saya kumpulkan kawan-kawan, saya ajak kawan-kawan semua ikutlah apa yang saya beritahu. Okey, Borea mesti buat macam ni, kita buat begini. Jadi akhirnya jadilah persembahan kami yang pertama masa tu. Terus bila masuk ke sekolah menengah, saya masih lagi terlibat dalam Borea. Kemudian daripada sekolah menengah dah berhenti, zaman remaja saya masuk persatuan-persatuan belia di tempat saya dan beberapa persatuan, dan akhirnya saya tubuh satu persatuan yang saya sendiri jadi yang dipetua. Nama ada Persatuan Kumpulan Seni Budaya dan Drama Rakyat Seberang Perai ataupun Kudrat. Jadi dari situ pun kita ada buat kumpulan Borea juga. Jadi begitulah seterusnya daripada saya muda tu sampai sekarang saya terus dengan persembahan Borea, menubuhkan kumpulan Borea sendiri. Ya. So apa cara Encik Omar kekalkan kumpulan tu sampai sekarang? Caranya maksudnya saya kena terus aktif. Saya orang tak boleh buat macam orang sekadar buat suka-suka saja. Jadi sekarang ni kumpulan Borea saya ni saya memang saya jaga betul-betul lah, walaupun sampai sekarang ni keadaan COVID-19 yang mana persembahan-persembahan dah tak dibenarkan, tapi saya tetap jaga dan saya tetap berhubung dengan ahli-ahli saya yang sampai 20 orang lebih lah yang ada di sekitar Pulau Pinang, Seberang Perai dan ada juga di Kedah sikit. Jadi ahli saya ada yang ada di Kuala Lumpur pun ada. Yang duduk di Kuala Lumpur, tapi kadang-kadang bila ada persembahan dia orang balik buat persembahan di sana. Jadi kerana saya takut Borea ni, kumpulan saya pun takut berpecah, nanti hilang sebab dah tak ada persembahan. Jadi saya cuba buatlah Borea, orang kata Borea online sekarang ni. Sama ada buat melalui rakaman video, melalui kita buat online macam ni pun. Saya bila ada orang hantar video, saya edit dan saya edit bagi jadi satu macam persembahan Borea. Apa pandangan Cik Omar dengan generasi muda sekarang ni? Contohlah, kita sebenarnya kat Malaysia ni kita ada banyak culture, betul tak? Macam yelah, warisan budaya. Contoh dekat Penang ni ada Borea. Lepas tu macam kat Sarawak kita ada macam tarian-tarian yang culture diorang tu kan. Tapi kenapa generasi muda ni dia tak nak untuk cari apa warisan budaya kat Malaysia ni, sedangkan diorang lebih berminat dengan negara luar? Apa pandangan Cik Omar? Ini juga salah satu keadaan yang saya bimbang lah. Saya bimbang kalau generasi muda terus buat begitu dan mendewa-dewakan orang kata budaya luar, seni-seni dari luar negara ke, sedangkan di tempat sendiri kita tak jaga. Saya bimbang sebab kita selalunya macam okeylah, macam saya kata kita orang Melayu kan, biasanya kita akan kata Melayu takkan hilang di dunia kan. Kita nak pertahankan seni warisan budaya apa-apa saya tentang Melayu, tapi kalau orang Melayu sendiri, kita sendiri
tak jaga seni budaya kita, bermakna kita akan hilang juga di dunia. Sebab orang luar di seluruh dunia datang, kalau yang masa boleh datang ke Malaysia tu, dia orang bukan datang nak tengok apa-apa selain daripada tempat menarik. Dia orang juga nak tengok seni budaya dan warisan di tempat kita. Sama besok orang nak, kalau lah generasi akan datang lagi, dia orang macam nak tahu apa itu Borea. Jadi Borea tu tengok dalam buku lah, buka dalam buku, dalam web, tekan perkataan Borea. Jadi benda tu dah kaku, tak boleh bergerak lagi, tak hidup lagi. Jadi cukup sekadar macam tu je. Jadi itu yang sayang tu. Saya harap generasi muda, walaupun saya tak melarang lah, walaupun nak suka dengan apa-apa bentuk seni lain, tapi jangan lupa, jangan abaikan orang kata seni budaya warisan kita yang cantik. Sebenarnya cantik sebenarnya, elok dan ada tata tertib. Jadi ada sopan santun semua di situ. Jadi halus, seni ni halus. Jadi kita jaga. Saya harap macam tu lah, generasi akan datang boleh buat apa saja, tapi jangan lupa, jangan abaikan seni budaya warisan sendiri. Tambahan pula, terdapat juga beberapa kepentingan warisan tradisi yang terdapat di dalam Borea ini. Hal ini memang sangat-sangat penting dan mampu dalam mengorak dan melahirkan sebuah masyarakat yang bertamadun dan juga bertanggungjawab terhadap negara. Menurut Encik Omar menerusi temu bual bersama saya, beliau banyak menekankan tentang kepentingan Borea ini. Yang paling beliau tekankan di sini adalah tarian Borea ini mampu memberi kesedaran kepada masyarakat setempat dalam membentuk masyarakat yang baik. Dalam hal ini juga, warisan ini sendiri menerusi teater tradisi yang dipersembahkan dan ditunjukkan kepada khalayak ramai, mampu membuka dan memperbaiki diri sendiri. Selain itu, antara keistimewaan yang terdapat dalam seni warisan tradisi Borea ini adalah ia merupakan satu warisan yang sentiasa menjadi tarikan kepada industri pelancongan, dan ia adalah merupakan warisan budaya yang telah lama bertapak di Pulau Pinang. Borea ini juga kita boleh katakan dia sebagai salah satu medium yang dapat mampu mendapatkan ukhuwah dalam kalangan masyarakat. Kerana apa? Borea ini sendiri menunjukkan banyak pengetahuan dan pengajaran kepada masyarakat melalui persembahan teater muzik, dan ia juga dapat menarik perhatian ramai pihak, bukan sahaja dekat Malaysia, tapi kita boleh cakap orang luar juga, orang luar negara juga menunjukkan minat yang baik terhadap warisan tradisi ini. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, saya rasa kita perlu mempertahankan warisan seni budaya Borea ini agar ia masih dapat ditunjukkan dekat orang luar, di samping dapat menyemai sifat yang baik dalam kalangan diri dan juga masyarakat di dunia. Jadi, anda semua telah diberikan serba sedikit sebanyak tentang sejarah dan latar belakang Borea di Pulau Pinang. Suka untuk saya memberikan sedikit info mengenai teknik nyanyian, persembahan, peralatan dan pakaian dalam mempersembahkan tarian Borea ini. Jom kita saksikan. Mari kawan-kawan kita bersama di bawah cahaya bulan purnama, ke rumah Tok Penghulu orang ternama, penduduk dijaga adil saksama. Mari kawan-kawan kita bersama di bawah cahaya bulan purnama, ke rumah Tok Penghulu orang ternama, penduduk dijaga adil saksama. Tok Penghulu suami isteri, senyum ketawa berseri-seri. Sembah kami menyusun jari, dari jauh datang kemari. Mari kawan-kawan kita bersama di bawah cahaya bulan purnama, ke rumah Tok Penghulu orang ternama, penduduk dijaga adil saksama. Di mana sama-sama kita bersalam-salaman, permainan Borea zaman berzaman, riuh rendah di kampung halaman.
Pakat-pakat mai tuan-puan budiman, sama-sama kita bersalam-salaman. Permainan boria zaman berzaman, riuh rendah di kampung halaman. Di dalam persembahan boria ini, terdapat beberapa watak penting yang memainkan peranan bagi memeriahkan persembahan boria. Watak utama ialah tukang karang atau digelar sebagai leader. Tukang karang ini yang akan mengetuai persembahan boria ini diikuti oleh seller, iaitu penyanyi dan penari latar. Yang aku sudah pergi buat berapa banyak kayu, kain, semua aku sudah ubah. Tengok kita ramai kebun. Semua sudah bubong. Bukan bubong lah nak. Buat malu kat orang, sumbong. Apa sumbong? Gembong. Oh, gembong dah. Pun silap dah. Tengok berapa cantik kita punya pokok semua naik. Video yang anda saksikan sebentar tadi merupakan sesi temu bual saya bersama Syahira. Syahira merupakan salah seorang pemegang jawatan tukang karang. Apa yang Syahira kongsikan adalah mengenai keunikan persembahan boria tersebut. Teknik nyanyian, pakaian dan peralatan yang digunakan dalam persembahan boria. Syahira mengatakan bahawa persembahan boria ini merupakan persembahan yang berunsurkan sketsa yang jenaka dan menyelitkan unsur mempromosikan negeri Pulau Pinang. Terdapat dua sketsa di dalam persembahan. Sketsa yang pertama, anda dapat melihat tukang karang dan seller, iaitu penyanyi dan penari latar, masuk ke dalam persembahan. Kemudian, sketsa yang kedua, tukang karang akan memulakan rangkap pertama secara solo sambil menggoyangkan tongkat. Seller akan menyahut rangkap pertama beramai-ramai sambil membuat pergerakan sebagai contoh. Rangkap lirik boria yang boleh saya berikan adalah seperti ini. Okey, seperti yang anda sedia maklum, saya merupakan salah seorang peserta boria sewaktu saya sekolah rendah, dan ini merupakan sedikit pengalaman bagaimana rangkap boria tersebut. Assalamualaikum, salam sejahtera, pembukaan kata membasmi dada, ilmu yang ditimba, pengalaman bertambah, boria Pulau Pinang menjadi sejarah. Wah, nice. Rangkap akhir atau penutup ini akan disahut oleh seller. Rangkap pertama tidak diulang semula. Lenggok suara serta alunan suara tukang karang mestilah bukan mendayu-dayu. Perlulah merdu seperti nyanyian lagu pop. Sebaliknya, pemberatan terhadap kejelasan sebutan seakan-akan sebutan akhir dipendekkan. Rangkap yang disampaikan oleh tukang karang selalunya akan dimulakan dengan rangkap pengenalan kumpulan serta mengalu-alukan kehadiran hadirin, dan seller akan menyahut rangkap yang sama itu kembali beramai-ramai. Menurut Syahira, terdapat beberapa peralatan sahaja yang digunakan dalam persembahan ini. Antaranya, tongkat yang digunakan oleh tukang karang dan alat muzik seperti akordion, harmonika, gambus, tabla dan simbal. Dari segi pakaian pula, mereka akan mengikut kesesuaian tema yang dipilih. Contohnya, pada setiap bulan kemerdekaan, kumpulan mereka akan dijemput oleh Motek Penang untuk mempersembahkan boria di Padang Kota Lama. Pakaian mereka haruslah melibatkan tema kemerdekaan. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini tiba giliran saya untuk berkongsi kepada anda semua temu bual saya bersama Encik Yusof Hashim. Encik Yusof merupakan salah seorang ahli di bahagian sketsa. Bagi yang tidak tahu, boria ini dimulakan dengan sketsa, iaitu cerita pendek satu babak.
Dalam video temu bual ini, Encik Yusof akan kongsikan beberapa cabaran yang dihadapi untuk mengekalkan warisan seni Pulau Pinang. Jadi apa pendekatan yang digunakan untuk kekalkan warisan ni? Pendekatan yang kami dapat hari ini yang kami buat itulah kami sentiasa membuat persembahan. Kadang-kadang macam kami tak berkira lah kalau macam orang nak berniaga dia berkira ni tak mau macam ni mau dapat bayaran tinggi baru nak main. Tapi kami sanggup buat persembahan tu bukanlah mesti semua percuma, tapi ada kalanya tu kami keluar duit lagi sebab kami nak jaga warisan budaya supaya jangan generasi yang akan datang tak tahu apa dia budaya. Jadi memanglah kami pun dah berumur tapi kami nak buat ni generasi yang baru naik ni selain daripada dia berminat TikTok ke apa ke dia punya pasal lah Korea ke apa lah, tapi jangan lupa kepada budaya warisan asli kita. Jadi adakah Boria ini mendapat bantuan daripada pihak Kementerian Pelancongan dari segi sumbangan atau promosi? Buat sehari dua ni kira nak kata tak ada pun Zani dia pernah dapat marah juga. Tapi kalau nak kata ada pun kira yang bersebab ialah kalau dia orang ada buat apa-apa yang perlu dia orang akan panggil juga lah kami main. Tapi kalau nak katakan dia orang macam bersungguh-sungguh kan nakkan Boria ni kekal, bersungguh-sungguh kan nak bawa Boria ni ke contoh dia ke UNESCO untuk jadi sebuah persembahan dunia, kuranglah nampak sangat penglibatan, tambah pula sehari ni dengan politik yang kacau-kacau sekejap orang jaga, sekejap orang ni jaga. Hari tu dia naik elok dah masa ada WB yang sebelum ni dia nak bawa dia nak memang dia nak push lah ni Boria ni ke puncak. Tiba-tiba dia tukar parti pula, ada orang lain pula jaga. Jadi orang lain pula bukan orang pula Penang. Kalau orang Pulau Pinang ni dia memang nampak kalau Boria ni dia nak jaga. Tapi sekarang ni dah orang belah Sarawak ada pula yang jaga. Jadi kurang sikit lah tak nampak lagi lah. Tapi insyaAllah kami berusaha nak bagi martabat kan Boria ni. Encik Yusof telah menceritakan tentang bagaimana beliau berminat untuk terlibat dengan Boria. Beliau merupakan seorang pelukis kartun dan juga seorang pelawak pada tahun 30-an. Jadi daripada rangkaian itu, beliau rajin mencetus sketsa untuk dijadikan bahan ketawa. Selain itu, antara pendekatan yang digunakan untuk kekalkan Boria ini ialah mereka sentiasa membuat persembahan tetapi bukan semuanya secara percuma kerana mereka mahu menjaga warisan Boria supaya generasi akan datang tahu tentang Boria. Saya juga telah bertanya kepada Encik Yusof sama ada Boria ini mendapat bantuan daripada pihak Kementerian Pelancongan dari segi sumbangan atau promosi. Beliau menyatakan bahawa mereka kurang mendapat bantuan terutama sekali jika mahu mengekalkan warisan ini dan juga untuk mendapatkan pengiktirafan daripada UNESCO sebagai persembahan dunia. Tapi beliau berusaha untuk menaikkan martabat Boria ini ke mata dunia. Encik Yusof juga berharap Boria ini akan kekal sampai bila-bila walaupun Boria ini merupakan satu warisan, tetapi mereka tidak mahu generasi akan datang hilang Boria kerana Penang mempunyai 4 iaitu Boria, Ghazal Party, Bangsawan dan Tarian Jogi. Encik Yusof cuba untuk mengekalkan dan menanam minat pada kanak-kanak, orang dewasa supaya semua sayang pada Boria. Dan mungkin daripada sayang itu mereka akan mempelajari dan ambil tahu serta membawa Boria ini ke generasi akan datang. Beliau juga pernah bercita-cita untuk membuat sebuah galeri Boria supaya semua orang tahu tentang warisan ini. Menurut Encik Yusof, Majlis Bandaraya Pulau Pinang telah berbincang untuk melatih kanak-kanak bawah 12 tahun. Beliau sanggup membuat kelas pada setiap hujung minggu tetapi berhenti seketika disebabkan COVID-19. Ramai yang berminat tetapi Boria ini tidak terdedah kepada semua. Mereka juga berusaha untuk merakam persembahan Boria dan buat naik ke YouTube supaya semua boleh tonton di rumah. Seperti anda sudah lihat, rakan-rakan saya telah pun jelaskan tentang Boria Penang secara terperinci dan sesi temu bual juga sudah dijalankan bersama pakar Boria itu sendiri iaitu Encik Omara, Encik Yusof dan juga Cik Syahira. Objektif kami melakukan buat komentari ini adalah untuk mendedahkan Boria Penang ini kepada orang ramai, terutama sekali golongan remaja yang rata-rata tidak tahu tentang kewujudan seni warisan Pulau Pinang ini. Jadi saya berharap anda semua dapat sedikit ilmu dan pengetahuan tentang Boria melalui blog menteri kami ini.
Oleh itu, saya berharap supaya semua generasi muda dapat mengekalkan warisan budaya kita agar ia tidak ditelan zaman kerana warisan kita, identiti kita. Okey, itu saja daripada kami. Jangan lupa subscribe YouTube Heritage Tourism Malaysia dan jangan lupa like, komen dan share video ini. Ayo, kita sama-sama kekalkan. Ayuh, sama-sama kita kekalkan. Ayo, sama-sama kita kekalkan. Ayo, sama-sama kita kekalkan warisan bangsa. Malaysia truly Asia. #warisan budaya kita.